Parlimen China luluskan undang-undang keselamatan ke atas Hong Kong. Bekas Menteri Indonesia dihukum penjara kerana rasuah. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Berita Dunia. Parlimen China meluluskan undang-undang keselamatan ke atas Hong Kong sekaligus merancang perubahan di pulau bekas jajahan British itu sejak dipulangkan semula kepada China tepat 23 tahun lalu. Ia mencetuskan kebimbangan bahawa kebebasan dan autonomi kepulauan itu akan terhapus. Walaupun dikritik kebanyakan negara barat, undang-undang berkenaan diluluskan sebulat suara oleh Parlimen China hanya selepas 6 minggu ia diperkenalkan. Undang-undang berkenaan memburukkan lagi hubungan China dengan Amerika Syarikat, Britain dan kerajaan-kerajaan lain di barat yang akan menghapuskan autonomi yang diberikan semasa perpindahan milik hub kewangan global itu pada 1 Julai 1997. Amerika Syarikat, Britain, Kesatuan Eropah, EU dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sudah berulang kali menyuarakan kebimbangan undang-undang baharu itu akan diguna bagi menyekat kritikan terhadap China. Seorang aktivis pro-demokrasi, Joshua Wong, menerusi ciapan di Twitter berkata ia menandakan berakhirnya Hong Kong yang dunia kenali sebelum ini. Amerika Syarikat mula menghapuskan status istimewa Hong Kong pada Isnin serta menggantung ekspor pertahanan serta menyekat akses kepada produk-produk berteknologi tinggi. China sudah lama memiliki undang-undang tegas seumpamanya di tanah besar bagi mematahkan sebarang tentangan. Undang-undang itu mengatasi perundangan di Hong Kong dan kandungannya masih dirahsiakan daripada 7.5 juta penduduk kepulauan itu. Sebelum ini, di bawah perjanjian satu negara, dua sistem, China akan membiarkan Hong Kong mempertahankan kebebasan dan autonomi tertentu sehingga 2047, termasuk kebebasan perundangan dan kehakiman. Namun berikutan protes pro-demokrasi dan keganasan tahun lalu di Hong Kong mengubah pendirian China. Sebagai tindak balas, Beijing mengumumkan penggubalan undang-undang baharu meliputi penindasan, pemisahan, pengganas dan pengaruh asing bagi mengembalikan kestabilan serta kebebasan politik. Pada sidang media mingguan, pemimpin Hong Kong, Carrie Lam yang juga calon lantikan Beijing enggan mengulas lanjut tentang undang-undang baharu ini. Menyokong perkara tersebut, kumpulan pro-Beijing mengadakan perhimpunan berhampiran bangunan pentadbiran Hong Kong. Mereka turut membawa spanduk dan bendera China sebagai tanda sokongan. Kumpulan pengkritik dan kerajaan beberapa negara bagaimanapun mendakwa undang-undang terbabit akan merencatkan kebebasan hub kewangan itu dan menjejaskan kuasa autonominya. Dalam pada itu, 4 pemimpin pro-demokrasi Hong Kong letak jawatan beberapa jam selepas Beijing mengumumkan undang-undang keselamatan terbabit. Mereka ialah Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo dan Agnes Chow. Perletakan jawatan menyebabkan penglibatan mereka dalam Demosisto, pertubuhan yang kerap berkempen agar negara luar mengenakan sekatan terhadap China kerana pelanggaran hak asasi manusia berakhir. Para pemimpin itu berkata akan terus berkempen atas kapasiti peribadi dan berikrar mempertahankan Demosisto daripada diharamkan susulan pengenalan undang-undang baharu. Mereka juga mahu menarik sokongan menerusi pemilihan Majlis Perundangan Hong Kong yang dijadual berlangsung September ini.
Dalam perkembangan berkaitan, Beijing membidas tindakan Washington yang menghentikan ekspor barangan sensitif ketenteraan ke Hong Kong. Tindakan itu dilakukan Amerika Syarikat bagi memprotes kelulusan Undang-Undang Keselamatan Berkenaan. Menurut Kementerian Luar China, cubaan mengenakan sekatan sedemikian tidak akan berjaya. 中国不是吓大的，美方通过所谓制裁，阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋，绝不会得逞。针对美方有关错误行径，中方将采取必要反制措施，坚定维护自身国家利益。 Dalam pada itu, Iran mengeluarkan waran tangkap terhadap Presiden Amerika Syarikat Donald Trump atas pembunuhan Komander Kanan Pasukan Pengawal Revolusi Iran IRGC, Lieutenant General Qasim Soleimani pada Januari lalu. Tehran turut meminta bantuan agensi polis antarabangsa Interpol untuk mengeluarkan notis merah ke atas bilioner hartanah terbabit. Peguam Negara Ali Agassi Mehr mendakwa Trump bersama 35 individu lain yang didakwa terlibat dengan pembunuhan Soleimani dengan tuduhan membunuh dan keganasan. Difahamkan permintaan Iran itu mungkin tidak diendahkan Interpol memandangkan garis panduan agensi antarabangsa itu melarang campur tangan atau aktiviti melibatkan politik. Pada 3 Januari lalu, Soleimani, 62 tahun, terbunuh dalam serangan drone yang diarahkan Trump di Baghdad yang turut mencetuskan krisis baharu di Asia Barat hingga menyaksikan harga minyak melonjak selain siri serangan balas dilancarkan Tehran dan proksi mereka ke atas pangkalan tentera yang menempatkan pasukan tentera Amerika Syarikat di Iraq. Sebelum ini, pentadbiran Trump melabel Soleimani sebagai pengganas dan mendakwa beliau bertanggungjawab atas kematian ratusan tentera Amerika Syarikat di Baghdad. Bagaimanapun, permohonan Iran ditolak selepas Interpol yang berpangkalan di Lyon, Perancis dalam kenyataan menjelaskan perlembagaan mereka melarang campur tangan berunsurkan politik, ketenteraan, keagamaan dan perkauman. Sementara itu, Wakil Khas Amerika Syarikat di Iran, Brian Hook, menyifatkan permintaan berkenaan sebagai propaganda. Katanya, Interpol tidak campur tangan dan mengeluarkan notis merah itu kerana ia berunsurkan politik semata-mata. Amerika Syarikat bertanggungjawab merancang pembunuhan pemimpin pengawal revolusi pasukan Quds itu dan yang lain dalam serangan drone pada Januari berhampiran lapangan terbang antarabangsa Baghdad. Badan Pengundian Negara Rusia VCOM pada Isnin menerbitkan tinjauan pengundian yang menunjukkan sebilangan besar rakyat Rusia menyokong cadangan pembaharuan perlembagaan beberapa hari sebelum pengundian berakhir. Sebanyak 76% responden memilih pindaan yang termasuklah pencen yang lebih baik dan gaji minimum hingga penetapan semula had jangka masa yang akan membolehkan Presiden Vladimir Putin bertanding kembali pada tahun 2024 dan berpotensi terus berkuasa sehingga 2036. Pungutan suara yang dituduh pembangkang sebagai tidak sah dan terdedah kepada penipuan bermula minggu lalu dan akan berakhir pada hari Rabu. VCOM yang merupakan singkatan dari Pusat Penyelidikan Pendapat Umum Seluruh Rusia mengumpulkan 163,000 pemilih di bawah 25 wilayah dengan kira-kira 70% setuju untuk mengatakan bagaimana mereka membuat pilihan. Vitali Averin, anggota pergerakan Golos yang memantau pilihan raya berkata keputusan itu dapat mempengaruhi kehendak pengundi dan penerbitannya dilihat sebagai sebahagian daripada kempen. VCOM mengatakan ia memutuskan untuk menerbitkan angka tersebut kerana terdapat permintaan tinggi untuk data dan menolak bahawa ia dapat mempengaruhi pengundian. Pengarah pusat VCOM, Valery Voidorov, berkata adalah tidak melanggar undang-undang untuk menerbitkan hasil pengungutan suara itu. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya, Ella Pamfilova, mengatakan badan itu telah mengesyorkan untuk menunggu sehingga pengundian berakhir.
tetapi pusat itu tidak melakukan perkara yang menyalahi undang-undang. Pungutan suara perlembagaan harus mematuhi undang-undang khasnya sendiri dan bukannya undang-undang pilihan raya Rusia yang melarang penerbitan data dalam tempoh senyap tepat sebelum dan selama pengundian. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov memberitahu pungutan suara itu bukanlah undian kompetitif dan bukan suatu pemilihan. Pengundian di Rusia bermula pada Khamis setelah keputusan untuk memanjangkan tempoh pengundian selama seminggu untuk mengelakkan orang ramai berkumpul semasa wabak coronavirus. Iklan yang disiarkan di televisyen meminta warga Rusia untuk memilih tanpa menyebut klausa yang secara efektif ketiadaan Putin di Kremlin dan membuka peluang untuk dia terus bertahan selama 2 penggal lagi hingga tahun 2036. Kremlin enggan menangguhkan pilihan raya yang dijadualkan pada 22 April ketika kes coronavirus meningkat dan pegawai mengenakan sekatan untuk menghalang penyebaran. Bekas Menteri Indonesia dipenjara 7 tahun kerana rasuah. Terus setia bersama Berita Dunia. Bertemu kembali. Pencalonan pilihan raya umum PRU Singapura dibuka pukul 11 pagi tadi. Calon perlu menyerahkan borang sebelum pukul 12.30 hari di 9 pusat pencalonan yang telah disediakan. Rakyat Singapura akan mengundi pada 10 Julai ini selepas tempoh kempen 9 hari. Selain Parti Tindakan Rakyat PAP yang merupakan kerajaan sehingga pembubaran Parlimen 23 Jun lalu, beberapa parti politik turut serta PRU. Antaranya Parti Pekerja, Parti Maju Singapura dan Parti Demokratik Singapura. Memandangkan PRU diadakan ketika pandemik COVID-19, perhimpunan umum dilarang. Proses penamaan calon pula disiarkan secara langsung di televisyen atau dalam talian. Kira-kira 2.6 juta rakyat Singapura akan mengundi bagi memilih 93 ahli parlimen, meningkat berbanding 89 sebelum ini di 31 bahagian pemilihan. Ini merupakan PRU keempat bagi Perdana Menteri berrangkap Setiausaha Agung PAP Lee Hsien Loong. Bekas Menteri Belia dan Sukan Indonesia Iman Nahrawi dipenjara 7 tahun selepas didapati bersalah terlibat dengan rasuah. Tertuduh didapati melakukan kesalahan itu bagi membolehkan pengeluaran geran bagi Jawatankuasa Sukan Negara KONI dan menerima penghargaan daripada pihak lain ketika menjawat jawatan itu. Ketua Hakim Rosmina berkata bekas menteri itu gagal menimbulkan keraguan munasabah berhubung tuduhan terbabit. Mahkamah mendapati Nahrawi dan penolong peribadinya Miftahul Ulum menerima rasuah bernilai 11.5 bilion rupiah untuk membolehkan pembayaran geran yang dicadangkan KONI. Mereka juga didapati menerima suapan 8.4 bilion rupiah daripada pihak lain. Selain di penjara, mahkamah turut menangguhkan hak Nahrawi untuk dipilih menyandang jawatan di pejabat awam selama 4 tahun. Bekas menteri itu turut diarah membayar 18.15 bilion rupiah sebagai ganti rugi. Indonesia sebelum ini berikrar berjuang untuk memajukan sukan dan pencapaian atlet dalam pertandingan antarabangsa. Syarikat produk antarabangsa Unilever, Starbucks, Levi's dan Coca-Cola antara jenama yang menyertai kempen boikot terhadap gergasi media sosial Facebook. Tindakan itu bagi mendesak pengendali FB menghentikan kandungan maklumat yang berunsur kebencian dan perkauman.
Kempen boykot FB itu digerakkan menerusi kumpulan aktivis sosial Colour of Change and the Anti-Defamation League (NAACP) itu. Menerusi syarikat korporat menyokong kempen #Stop Hate for Profit yang mendesak kandungan seperti berkaitan Presiden Donald Trump, isu perkauman dan penindasan etnik dikeluarkan daripada FB. Bagaimanapun, boikot tersebut tidak memberi kesan kepada Facebook berikutan pengasasnya Mark Zuckerberg mendakwa mengamalkan prinsip terbuka dan kebebasan bersuara dalam kalangan 2.6 bilion penggunanya. Ketika ini, terdapat 7 juta pengiklan menggunakan platform Facebook terdiri daripada syarikat perusahaan kecil dan sederhana seluruh negara. Segatan kembali dilaksanakan di Britain di bandar Leicester yang terjejas teruk akibat COVID-19. Ia antara ujian pertama Perdana Menteri Boris Johnson dalam strategi mengawal penyebaran virus sementara menggerakkan semula sektor ekonomi. Arahan menyaksikan sekolah dan kedai bukan perkhidmatan istimewa kembali ditutup. Rancangan membuka semula kelab malam turut dibatalkan. Hospital dan kilang yang dilanda virus kekal ditutup. Langkah sekatan pergerakan di Leicester dengan 340,000 penduduk merupakan tindakan pertama diambil dalam skala besar. Britain berdepan kadar kematian tinggi di Eropah sehingga mencecah 43,000 korban. Kerajaan pimpinan Boris Johnson melonggarkan sekatan duduk di rumah bulan lalu biarpun menerima kritikan daripada pelbagai pihak. 14 individu dilaporkan hilang selepas sebuah bot nelayan tempatan bertembung dengan sebuah kapal kargo. Bot nelayan itu Liberty 5 yang karam pada awal Ahad selepas pelanggaran di perairan barat daya Manila di wilayah Occidental Mindoro. Kapal kargo Vienna Woods yang didaftar di Hong Kong menghubungi talian kecemasan beberapa jam selepas kejadian. Kapal berkenaan kemudian diiringi oleh pegawai pantai Filipina untuk ke kawasan jeti berhampiran. Susulan kejadian, pihak berkuasa menggerakkan usaha mencari dan menyelamat bagi mencari 12 kru tempatan dan 2 penumpang. Aras laut yang kuat mengganggu pencarian pada petang Ahad, tetapi operasi disambung semula pada awal hari Isnin. Filipina mempunyai rekod keselamatan perkapalan yang buruk dengan jumlah kematian akibat kecelakaan di laut setiap tahun biasanya di atas kapal yang dilambung kayu yang memindahkan orang dari satu pulau kecil ke pulau lain. Terdapat juga insiden yang dikatakan berkaitan dengan pertikaian maritim. Pada bulan Jun tahun lalu, sebuah kapal pukat nelayan Cina merempuh sebuah perahu Filipina berhampiran Reed Banks, sebuah kawasan di Laut Cina Selatan di wilayah Manila yang juga dituntun oleh Beijing. Nelayan Vietnam menyelamatkan 22 orang Filipina selepas pertembungan itu yang menyebabkan Presiden Rodrigo Duterte menghadapi tuduhan mempertahankan Beijing. Duterte mengatakan kejadian itu sebagai kecelakaan dan menerima tawaran Beijing untuk melakukan penyiasatan bersama. Tindakan Israel merampas tanah Palestin selepas menceroboh secara haram adalah menyalahi undang-undang. Justru Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mahu Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu menghentikan rampasan tanah di tebing barat dan lembah Jordan. Menurut Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, sebarang rampasan tanah tanpa mengira saiz pencerobohan adalah tidak sah. Beliau turut mendesak Israel untuk mendengar nasihat mantan pegawai kanan dan jeneral sendiri serta banyak suara di seluruh dunia yang menggesa supaya tindakan itu tidak diteruskan. Kecaman antarabangsa terhadap tindakan Israel semakin meningkat berikutan negara Yahudi itu cuba melaksanakan langkah pertama dalam pelan damai asal barat yang dicarangkan Amerika Syarikat. Kementerian Luar Israel dalam satu kenyataan memberi reaksi dengan menuduh Bachelet bersikap berat sebelah dan cuba mempolitikkan isu terbabit. Pelarian Libya yang diselamatkan oleh kapal Ocean Viking kini berada di perairan antara Itali dan Malta. Seramai 118 migran yang diselamatkan dari 2 bot kayu ini kini berada di peringkat terakhir dalam pencarian kehidupan yang lebih baik dengan melintasi lautan Mediterranean.
Salah seorang daripadanya, Hafiz 30 tahun, berkata dia hanya mahu menyelamatkan dirinya kerana jika dia tinggal di Libya, pasti dia akan dibunuh. Walaupun mungkin mati di lautan, namun dia masih berpeluang untuk mencari kehidupan baru. Tambahnya, dia terselamat dengan 4 tahun diseksa, diculik, dipukul dan melihat rakannya dibunuh kerana telefon bimbit. 3 tahun terakhir, dia ditahan di penjara tanpa sebab dan tidak dibenarkan keluar dari bilik tahanan. Laporan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB pada akhir 2018 melalui testimoni seramai 1,300 migran mendakwa kengerian yang tidak dapat dibayangkan berlaku di Libya, termasuk pembunuhan yang tidak sah, penahanan dan penyiksaan sewenang-wenangnya, rogol, penghambaan dan perdagangan manusia. Muhammad Tariq Salim, 40 tahun pula, mengatakan bahawa dia bertahan 7 tahun di Libya dengan bekerja di sebuah kedai makan. Dia bertahan menghadapi kekerasan untuk menyara isteri dan 6 anaknya yang berada di Lahore. Tetapi pertempuran di Libya telah menyebabkan dia hilang pekerjaan dan juga wang. Muhammad terpaksa meminjam wang dari rakan-rakan untuk cuba sampai ke Eropah. Misinya adalah untuk bekerja dan mendapatkan wang bagi menyara keluarga. Satu kebakaran besar yang terjadi di Pelabuhan Abdullah, wilayah Al-Ahmadi, Kuwait pada Isnin mengakibatkan lebih daripada 3,000 buah kenderaan import baharu musnah. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Pelabuhan Kuwait mengatakan pasukan bomba terus berusaha untuk memadamkan api. Pengarah pasukan bomba Kuwait, Khalid Al-Meqrat, mengatakan 9 pasukan bomba dikerah untuk memadam kebakaran besar yang terjadi di sebuah gudang di daerah Mina Abdullah. Luas lokasi kebakaran dikatakan mencapai 125,000 meter persegi. Al-Meqrat mengesahkan tiada mangsa yang terkorban akibat kebakaran tersebut. Dia mengatakan kebakaran merebak ke kawasan terbuka dan tiupan angin kuat menyebabkan anggota bomba sukar untuk memadamkannya dan menghalang daripada merebak. Al-Meqrat berharap kelajuan angin tidak akan meningkat agar pihak bomba berjaya memadamkannya. Kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula. Melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hinggalah RM2.5 juta. Selain itu, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah semasa tempoh program kempen pemilihan rumah tertakluk kepada pengurusan risiko dalaman institusi keuangan. Kelab jagoan Spanyol Barcelona hampir pasti mendapatkan pemain tengah antarabangsa Bosnia Miralem Pjanic dari Juventus selepas kedua-dua pihak mencapai kata sepakat dengan harga awal €60 juta ditambah bonus €5 juta. Perkabaran itu dikongsi kedua-dua kelab semalam menerusi hantaran di Twitter. Pemain berusia 30 tahun itu bakal berhijrah ke Nou Camp dengan perjanjian selama 4 tahun. Jika Pjanic ke Barca, pemain tengah itu antarabangsa Brazil Arthur Melo pula akan berhijrah ke Juventus dengan perjanjian berasingan dengan harga €72 juta ditambah lagi €10 juta dalam pemboleh ubah. Terdahulu kedua-dua kelab mengesahkan pemain tengah antarabangsa Brazil Arthur Melo akan berhijrah ke Juventus dalam perjanjian berasingan dengan harga €72 juta ditambah dengan €10 juta lagi.
Tiga pelumba negara Adam Nurudin, Sharifuddin Azman dan Syahrul Ezwan menjadi kumpulan pelumba yang diberi kebenaran berlepas ke luar negara oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kumpulan ini khususnya akan sukan pemotoran dua roda mendapat kebenaran daripada kerajaan kemarin. Kumpulan kedua melibatkan Syarul Dampawi, Kasmar Daniel dan Hafiz Syarin bagi kejuaraan Moto3 dan Moto2 dijangka berlepas dari 3 hingga 12 Julai. Bekerjasama dan memberi pelepasan kepada kami untuk race pertama di Portugal. Pada CEV ini saya akan cuba buat yang terbaik untuk tim SIC dan juga negara juga. So dengan preparation sebelum-sebelum ni telah kami buat. So saya harap di sana akan berjalan dengan lancar lah. Target je untuk masuk main race di European Talent Cup. Dan harap setelah apa yang dekat SIC training dekat Sepang semua dapat bantu je lah untuk masuk main race. Adam dan Sharifuddin akan bersaing dalam kejohanan FIM CEV di Portugal dan Syarul akan beraksi untuk perlombaan Talent Cup Eropah. Mesyuarat bersama seluruh ahli gabungan Persekutuan Sukan CSGF yang akan diadakan secara maya pada 22 dan 23 Julai ini bakal menentukan status penganjuran Tamasya Sukan C yang akan berlangsung di Vietnam pada 2021. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Seri Muhammad Nor Zakaria berkata mesyuarat itu akan membincangkan hala tuju secara holistik penganjuran Tamasya Dwi tahunan ini. I do think that facing this COVID-19 issues, there will be a more prudent and more conservative approach by the host country, in this case Vietnam. Kita juga bersedia untuk melihat kepada, in fact, our Secretary General and MSN are sitting together to prepare ourselves which sports that yang kita akan pertahankan supaya kita bersedia instead of tuan rumah saja letak dia punya proposal. Nor turut menjelaskan menerusi mesyuarat tersebut 11 negara ASEAN bakal mengetahui persediaan Vietnam sebagai tuan rumah dan juga acara sukan yang dipertandingkan ketika dunia sedang berdepan pandemik COVID-19. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Lembaga Eksekutif MOM kali ke-20 bagi penggal 2018-2021 di Wisma MOM. Pada edisi Tamasya Sukan C Manila 2019, Malaysia menutup tirai saingan dengan 56 pingat emas, 58 perak dan 71 gangsa. Orang ramai di Barcelona kembali berkunjung ke pantai susulan kelonggaran sekatan akibat COVID-19. Namun sebagai langkah berjaga-jaga, pemantauan terhadap pengunjung dilakukan menggunakan 18 pengimbas yang dipasang di kamera. Jumlah pengunjung turut dihadkan. Gelagat orang ramai di pantai Sepanyol itu menutup tirai berita dunia malam ini. Patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.